Baik, seterusnya kita nak beralih kepada perkembangan yang berkaitan dengan bajet 2022. Digitalisasi menjadi fokus utama dalam rancangan Malaysia ke-12 dan bajet 2022. Ini selepas pengalaman yang kita lalui ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan adaptasi lebih pantas oleh perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta rakyat Malaysia secara keseluruhannya terhadap teknologi dan juga digitalisasi. Namun, bagaimana ia menyelesaikan cabaran yang kita hadapi ketika ini dalam sudut menyediakan peluang pekerjaan, melatih dan juga melengkapkan kepakaran baru kepada tenaga kerja kita. Untuk berbincang lanjut, kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif MDEC, Mahazir Aziz yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, Encik Mahazir. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Waalaikumsalam. Okey, betul sekali. Kalau kita melihat kepada bajet 2022 memberikan tumpuan kepada digitalisasi secara besar mungkin. RMK ke-12 juga. Dengan dasar sedia ada seperti Industry Forward, My Digital dan sebagainya. Bagaimana bajet kali ini akan memperkasakan lagi ekosistem pembangunan digital negara kita? Kami di MDEC melihat langkah-langkah yang diumumkan dalam bajet 2022 dan juga RMK 12 adalah menunjukkan kesungguhan kerajaan pusat dan juga kerajaan seluruhnya untuk menjadikan ekonomi digital ini adalah agenda penting untuk menjadi pemacu kepada pemulihan ekonomi negara. Jadi penekanan yang telah diberikan dalam memacu pemulihan, pengukuhan dan juga perubahan Malaysia menggambarkan approach yang inklusif, pendekatan yang inklusif yang disandang berbackgroundkan keluarga Malaysia. Jadi program-program yang di dalam tu kalau kita tengok dari lanskap MDEC, kita nampak kempen Shop Malaysia Online dan juga Go E-commerce onboarding telah diteruskan, malah diperkasakan untuk membantu industri dan juga pembangunan ekosistem digital negara. Selain daripada itu, kita ada program-program lain seperti eStart di KBS dan juga geran-geran yang membantu industri-industri dan perusahaan medium dan juga kecil, sederhana dan juga kecil untuk membolehkan mereka memulihkan bisnes, memulihkan perniagaan dan juga memacu ke depan yang berbentuk atas talian ataupun digital seluruhnya. Program yang baru yang kita ada di dalam tu adalah apa yang kita panggil Malaysia Digital Nomad. Jadi dari segi nomad tu kita akan adakan pusat-pusat yang berteraskan untuk membantu nomad ataupun digital nomad yang akan berpusat di Malaysia, di tempat-tempat yang akan tertumpu lebih kepada sektor pelancongan. Jadi perincian kepada program-program baru ini akan dibincang bersama dengan pemegang-pemegang taruh dan juga authorities lah, pihak-pihak yang berkepentingan dan berkuasa untuk membolehkan program itu akan dijalankan dengan kadar segera. Jadi seluruhnya kalau kita tengokkan dalam bajet ni, dia punya pengkhususan dan juga fokus kerajaan adalah lebih untuk menunjukkan digital economy itu amat penting dalam kita memacu ekonomi negara ke arah pemulihan dan juga untuk masa depan, insya-Allah. Okey, MDEC juga akan mempertingkatkan My Digital Workforce ataupun MyWIT sebenarnya, program insentif untuk latihan dan juga untuk melihat kepada pengambilan pekerja dan juga kerajaan juga mengumumkan sebenarnya jamin kerja dengan sasaran 600,000 pekerjaan sendiri. Mungkin apa perancangan seterusnya untuk MDEC dan juga apa cabaran utama melaksanakan kesemua langkah ini? My Digital Workforce ataupun Work Intake, MyWIT tadi, yang ini adalah amat penting untuk bagi pihak majikan kepada syarikat-syarikat ini untuk membolehkan mereka retain kita masing-masing punya pekerja dan membolehkan mereka untuk melatih dan menempatkan pekerja-pekerja ini. Jadi itu yang kita sasarkan, nak lebih kurang 600,000 pekerjaan.
dia punya perincian dia basically kita ada di sini, saya pun tak nak silap, saya refer sikit kepada point ni. Boleh. Kita menawarkan subsidi upah kepada majikan sehingga 40% daripada gaji bulanan pekerja selama 6 bulan, di mana gaji minimum itu adalah lebih kurang RM2,000 dan dihadkan kepada RM2,600 sebulan. Secara keseluruhannya majikan tersebut boleh mendapat a maksima lebih kurang RM23,600 untuk setiap pekerja yang mereka daftarkan menerusi MyWeek. Semenjak kita punya announcement, pengumuman yang telah kita buat, kita percaya bahawa program-program seperti ini akan juga membantukan majikan yang sedia ada untuk membolehkan mereka menyambung dan meneruskan perniagaan untuk beberapa lama lagi lah. Itu adalah amat penting untuk membolehkan pekerja-pekerja ini masih digajikan dan juga masih boleh meneruskan pekerjaan dengan majikan-majikan yang sedia ada yang mereka telah berdaftar. Dari segi cabarannya, kita rasa penting dalam macam-macam aspek. Satu daripada yang paling penting adalah komunikasi dan pemahaman perincian program-program seperti ini. Jadi kami di MDEC mengalu-alukan kalau ada pertanyaan, kalau ada pencerahan yang diperlukan, boleh kami terangkan, dan juga bagaimana proses untuk mendapatkan pendaftaran dijalankan dengan secara lancar lah di MDEC dan juga dengan majikan-majikan. Okey, Encik Mahdi, kita berbaki lebih kurang 2 minit lagi. Mungkin kita melihat kepada memperkasakan PMKS ini untuk kita adaptasi digital adalah langkah yang berpanjangan bagi MDEC sendiri yang bakal mungkin menggerakkan Saya Digital Keluarga Malaysia. Bagaimana kempen seperti ini membantu merapatkan jurang khususnya dalam aspek kesedaran juga teknologi PMKS bandar dan juga luar bandar? Feedback yang awal yang kami dapat daripada sesi parlimen yang sebelum ni, yang baru-baru ni, adalah dari segi komunikasi. Saya percaya banyak soalan yang datang daripada ahli-ahli parlimen dan juga daripada Dewan Negara adalah pemahaman apakah bantuan yang telah diberikan atau akan diberikan oleh pihak kerajaan kepada PMKS. Jadi kami di MDEC berpendapat bahawa kita kena turun padang, kita kena jelajah satu negara di samping platform-platform yang sedia ada, social media, traditional media dan sebagainya. Jadi kita satukan di bawah Saya Digital dan disambut agar selari dengan Keluarga Malaysia. Ya. Jadi penerangan dari segi program yang sedia ada. Jadi saya sebagai seorang pelajar, apa yang saya boleh dapat? Apa manfaat yang saya boleh dapat? Jadi dia dari segi dan dari bentuk daripada situ, saya sebagai pegawai di syarikat bekerja, apa yang saya boleh dapat? Latihan apa? Upskilling atau reskilling dan sebagainya. Jadi semuanya kita satukan di bawah Saya Digital yang menyatakan aspirasi negara untuk membolehkan semua rakyat Malaysia berplatform digital dan juga untuk membolehkan pihak di luar negara melihat transformasi negara ke arah digital economy.